Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kawan-kawan, bertemu kita dalam rancangan Shocknya Sains dalam channel YouTube TVPSS SK Sungai Kelambu, Banting Penerangan Selangor. Pada episod kali ini, anda akan ditemani oleh saya, Anisha Hana Nuraini, untuk bersama-sama mengupas topik hari ini, iaitu literasi media dan maklumat. Apa agaknya literasi media dan maklumat ini ya? Untuk pengetahuan semua, literasi media dan maklumat ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna maklumat dan literasi maklumat. Literasi media dan maklumat memberikan pendedahan mengenai teknik dan kemahiran mengenal pasti maklumat dan sumber rujukan, mencari, menilai, mengurus, menyebar dan menggunakan maklumat dengan beretika. Pengguna akan mengetahui faedah yang diperolehi apabila menguasai literasi maklumat dalam memenuhi keperluan maklumat, khusus untuk menjalankan kerja-kerja harian. Untuk penyerahan lebih terperinci potensial bermanfaat, episod kali ini akan disampaikan oleh Puan Siti Nuraisyah, Ibu Hari, Seorang Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Perpustakaan dari Perpustakaan Negara Malaysia. Baiklah, jom kita berkenalan dengan tetamu undangan hari ini. Puan Siti Nuraisyah binti Bohari merupakan penolong pengarah Bahagian Pembangunan dan Perpustakaan Desa. Beliau telah berkhidmat bersama Perpustakaan Negara Malaysia selama 3 tahun. Beliau merupakan pemegang diploma pengurusan maklumat di Universiti Teknologi Marah pada tahun 2011 hingga 2013. Serta melanjutkan pendidikannya ke peringkat ijazah sarjana muda kepujian Sains Perpustakaan di universiti yang sama pada tahun 2014 hingga 2016. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau sering menjadi penceramah jemputan seperti di sekolah-sekolah dalam misi memberikan perkongsian bermanfaat berkenaan literasi media dan maklumat yang berkesan kepada pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Hari ini, saya Siti Nuraisyah binti Bohari berwakili Perpustakaan Negara Malaysia akan menerangkan sedikit secara ringkas mengenai literasi media dan maklumat. Apa itu literasi media dan maklumat? Seterusnya. Sebelum saya berhujah lebih panjang lagi, kami ingin mempromosikan mengenai ELMM, iaitu satu medium khusus bagi pelajar-pelajar ataupun bagi sesiapa sahaja yang ingin menceburi dalam bidang maklumat, iaitu untuk mendalami dengan cara lebih lanjut macam mana untuk mencari maklumat dengan lebih berkesan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai website yang telah kami sediakan untuk para pengguna, pengguna boleh juga melayari website kami iaitu di elmm.pnm.gov.my. Seterusnya, apa itu maklumat? Pada hari ini kita akan mengenal pasti apa itu maklumat dan cara-cara untuk mendapatkan maklumat dengan lebih berkesan. Di sini adalah penerangan seberingkas mengenai maklumat. Maklumat ialah penerangan yang diperolehi dari pelbagai sumber dan format, sama ada dalam bentuk data, pengetahuan ataupun kebijaksanaan. Seperti di layar, ini adalah contoh sumber maklumat. Okey, adik-adik semua pasti ada sijil lahir.
Dalam sijil lahir kita boleh mendapat maklumat yang paling utama iaitu nama, nama bapa, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Rekod peribadi dan juga manusia juga kita boleh memperoleh maklumat. Sebagai contoh, dalam institusi manusia, dalam institusi kekeluargaan juga kita boleh memperoleh maklumat. Seterusnya, sumber maklumat terdapat dua iaitu bahan bercetak dan juga bahan tidak bercetak. Okey, seperti di layar, di sini kita dapat lihat pelbagai contoh-contoh maklumat yang boleh kita perolehi seperti poster, TV, media, surat khabar, buku dan di internet secara khususnya. Kita sebagai di dalam era globalisasi, kini internet merupakan satu sumber yang paling mudah untuk mendapat maklumat. Okey, seterusnya, bagaimana pencarian maklumat ini berlaku? Kat sini kita ada dua pencarian maklumat iaitu melalui sumber bercetak dan juga melalui internet seperti Google. Seterusnya, okey, kat sini kita akan bincangkan tentang contoh-contoh bahan bercetak yang kita boleh dapat maklumat daripada bahan tersebut. Pertama adalah kamus. Adik-adik pasti tahu apa itu kamus. Di perpustakaan banyak kamus yang ada. Di sini kita sediakan 3 jenis kamus iaitu kamus umum, kamus dwibahasa dan juga kamus khusus. Apa itu tiga-tiga kamus ini? Okey, secara ringkasnya, kamus umum ini biasanya mengandungi makna sesuatu perkataan dan ianya adalah ejaan yang betul. Secara ringkasnya, kamus umum ini contohnya adalah kamus dewan yang berwarna merah itu. Okey. Seterusnya kita tengok pula apa itu kamus dwibahasa. Kamus dwibahasa ini adalah memberi makna sesuatu perkataan dalam satu bahasa ke bahasa yang lain. Maksudnya kamus sebagai contoh kamus bahasa beralih daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Itu yang paling mudahlah untuk kita mengenali apa itu kamus dwibahasa. Seterusnya, kamus khusus. Kamus khusus ni juga dikenali sebagai kamus perkara khas. Sebagai contoh ialah kamus perubatan. Di dalam kamus ini hanya perkataan-perkataan mengenai perubatan sahaja yang terdapat dalam kamus ini. Seterusnya, kita tengok pula kepada apa itu bibliografi. Sebagai contoh yang saya paparkan, ini adalah bibliografi kemerdekaan iaitu berfungsi sebagai senarai, semakan atau alat kawalan. Ia juga berfungsi untuk mengumpul semua terbitan bahan maklumat dan menyenaraikannya untuk dijadikan satu rujukan. Sebagai contoh, bibliografi di bahagian akhir buku. Kalau adik-adik perasan, dalam setiap buku, di belakang buku itu ada disenaraikan bibliografi di mana bahan-bahan yang ditulis di dalam buku itu penulis melihat sumber maklumat daripada situ. Contoh yang kedua adalah bibliografi khas iaitu bibliografi warisan budaya Melayu. Seperti yang terpapar, di perpustakaan kami ada sediakan pelbagai jenis bibliografi yang boleh didapati di perpustakaan dan boleh dibuat sebagai bahan rujukan. Seterusnya adalah biografi dan juga directory. Apa kedua-duanya ini? Okey, kita pergi satu-satu. Biografi ini merupakan penerbitan mengenai riwayat atau kisah hidup perseorangan. Sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebagainya. Directory pula adalah sumber rujukan yang menyenaraikan nama orang perseorangan atau organisasi secara sistematik. Dalam bahasa mudahnya lah, pada zaman dahulu kita tak ada buku telefon. Kita tak ada alat yang boleh menghubungkan untuk kita simpan semua maklumat nombor-nombor telefon pakcik-makcik kita. Kalau adik-adik perasan, dulu ada satu buku, dia berkulit kuning iaitu dinamakan sebagai Yellow Pages. Itu adalah contoh yang terdekat yang kita boleh ambil sebagai directory. So dekat dalam buku tu kita boleh dapat tahu nama-nama orang, nombor telefon, alamat. Dan kalau sebagai contoh adik nak cari tukang kebun, boleh selak dalam Yellow Pages. Itu dahulu. Kalau sekarang mudah je, kita boleh je guna internet. Klik-klik
keluar. Klik-klik keluar maklumat. Tapi kita kena tahu macam mana cara yang terbaik untuk mendapatkan maklumat tu. Sahih ke tidak maklumat tersebut. Baik, seterusnya indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah panduan kepada kandungan sesebuah buku atau penerbitan bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan pencarian. Okey, sebagai contoh, indeks ini terdapat dalam halaman hadapan di setiap buku. Tak semua buku yang ada indeks dia tersendiri. Jadi untuk adik-adik, untuk memudahkan pencarian dan untuk meyakinkan buku itu ada maklumat yang adik nak cari, adik boleh refer kepada bahagian indeks di hadapan buku. Selalunya indeks itu dia akan tulis kata kunci di bahagian depan, dan katakan kalau kata kunci yang adik nak itu tak ada, jadi tak adalah maklumat yang adik nakkan tu dalam buku tersebut. Jadi kat situ kita boleh menjimatkan masa dalam membuat pencarian yang khusus. Okey, seterusnya kita tengok kepada abstrak. Contoh yang saya tunjukkan ini adalah abstrak penyelidikan. Secara ringkasnya, abstrak ini adalah sinopsis sebuah penerbitan. Okey, sebagai contoh yang paling dekat dengan adik-adik adalah buku cerita. Buku cerita, kalau kita tengok dekat buku tu, belakang tu ada tulis kisah-kisah tentang dalam buku tu secara pendek. Kalau buku tu tebal, takkan kita nak baca dari awal sampai habis dekat kedai buku sebelum kita beli kan? Kalau untuk memudahkan dan menjimatkan masa, sekali lagi kita boleh baca je daripada abstrak yang kita letak dalam bahagian belakang. Tapi dekat sini saya tunjukkan abstrak penyelidikan, yang ini lebih kepada pembacaan untuk peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia? Ensiklopedia ini ada dua jenis, iaitu ensiklopedia umum dan juga ensiklopedia khusus. Okey, ensiklopedia umum ini terdiri daripada beberapa jilid yang mengandungi maklumat tentang perkara atau bidang tertentu. Sebagai contoh, dekat sini saya ada tunjukkan ensiklopedia Malaysiana dan ensiklopedia umum untuk pelajar. Okey, seterusnya adalah ensiklopedia khusus, di mana ianya terdiri daripada satu jilid atau beberapa jilid. Dan ia juga mengandungi keterangan yang lebih khusus dan mendalam bagi satu-satu perkara. Sebagai contoh, ensiklopedia sains dan teknologi, ensiklopedia alam dan angkasa planet. Okey, seterusnya, apa itu buku panduan? Buku panduan adalah sumber untuk melakukan atau mempelajari sesuatu aktiviti. Secara ringkasnya, kalau kita beli sesuatu produk, dekat situ kita ada dapatkan satu buku panduan untuk cara-cara memasang produk tersebut. Itu adalah salah satu contoh buku panduan yang boleh kita dapat maklumat daripada buku kecil. Walaupun dia sekecil-kecil buku, kita boleh tahu banyak maklumat yang kita dapat untuk mengendalikan produk tersebut. Okey, seterusnya buku tahunan. Yang ini, kalau adik-adik nak tahu, paling mudahnya setiap tahun akan ada buku tahunan, majalah sekolah yang diterbitkan oleh sekolah. Yang itu adalah salah satu contoh yang paling dekat dengan adik-adik, iaitu buku tahunan. Dalam tu adalah banyak maklumat tentang aktiviti sekolah, muka-muka adik pun semua ada, gambar-gambar dan juga perihal-perihal berkaitan sekolah, guru-guru dan juga murid-murid sekolah. Seterusnya kita tengok pula apa itu almanac. Almanac adalah koleksi pelbagai fakta dan maklumat perangkaan, sumber tahunan untuk peristiwa, fakta dan juga statistik. Sebagai contoh, almanac pendidikan. Seterusnya, kita pergi pula kepada sumber rujukan yang seterusnya adalah atlas. Atlas adalah koleksi peta yang dijilid dalam format buku. Ia tak sama dengan peta. Peta biasanya dia satu helai. Kalau atlas ni, dia kumpul semua peta-peta yang ada dan dijilidkan menjadi buku. Kat situ ia memudahkanlah untuk para pembaca macam adik-adik. Kalau nak mengenali dunia, nak tengok, boleh cari buku atlas, selak dekat situ. Kalau nak beli peta satu-satu pun boleh, tapi lebih mudah untuk gunakan atlas, lagi menarik.
Okey, seterusnya adalah Gazetteer. Gazetteer ini adalah buku yang memberi maklumat mengenai geografi dan data mengenai tempat-tempat atau lokasi. Okey, perbezaan Atlas dengan Gazetteer ni, Atlas hanya menunjukkan peta-peta dunia, peta-peta tempat. Kalau Gazetteer, dia lebih mendalam. Contoh kalau peta di Malaysia, dia akan fokuskan di tempat-tempat yang menarik, dia akan grab dekat situ, dia akan tulis apa yang ada di sekitar Malaysia, apa tempat-tempat menarik sebagai contoh lah. Okey, seterusnya saya pergi kepada peta. Peta semua orang tahu apa tu peta. Even sekecil-kecil tempat pun kita ada peta, dan paling mudah kita boleh Google. Dalam Google pun ada Google Maps. Dekat situ bukan setakat kita boleh tengok zoom rumah adik sendiri. Dekat mana-mana contoh adik nak cari jalan, nak pergi KLCC sebagai contoh, dari rumah adik nak tengok berapa kilometer pun boleh menggunakan Google Maps. Tapi kena tahu tata cara penggunaan Google Maps dengan betul dan baik dan bijaksana. Okey, seterusnya kita dah bercakap tentang format-format dalam bentuk fizikal. Sekarang ni kita pergi kepada pencarian maklumat melalui internet. Okey, melalui internet sebagai contoh adalah ejen carian yang biasa kita cakap sebagai search engine. Apa tu search engine? Okey, search engine ni paling mudah lah untuk dikatakan untuk dalam pada era sekarang, pada tahun ini. Selalunya pelajar-pelajar akan menggunakan Google untuk mencari maklumat dengan pantas. So, kalau cikgu-cikgu sekolah nak suruh bagi tugasan untuk buat folio, terus buka internet, Google je cara-cara nak buat kek. Kalau contoh nak bagi tugasan untuk karangan, contoh-contoh yang karangan cikgu bagi, boleh juga search, tetapi ada had dia, limit. Anda adik-adik tak boleh lah nak copy paste je daripada Google tu. Itu dah salah di sisi undang-undang dan itu tidak beretika namanya. Okey, seterusnya di dalam internet juga, Perpustakaan Negara Malaysia ada memperkenalkan satu sistem, iaitu sistem katalog dalam talian. Secara mudahnya kita kenalinya sebagai OPAC. Jadi OPAC ini adalah satu sistem di mana kita rangkumkan semua buku-buku bahan bacaan yang ada di perpustakaan untuk memudahkan para pembaca dan juga pengguna, adik-adik semua, untuk mencari bahan bacaan yang adik nak di perpustakaan. Sebagai contoh, kita boleh cari Malayan Union, cuma type sahaja di medan search di atas sini dan kemudian ianya akan keluarkan semua berkaitan Malayan Union. Dan juga adik boleh buat tapisan di bahagian sebelah kiri, iaitu subjek bila ia diterbitkan, dan juga format, juga di lokasi. Sebagai contoh, perpustakaan negara, perpustakaan di luar daripada perpustakaan negara seperti perpustakaan radia, perpustakaan awam, komuniti yang lain dan sebagainya. Okey, seterusnya kita dah cari dapat maklumat ni. Macam mana kita nak tahu maklumat ini betul ataupun tidak, sahih ataupun tidak? Di sini saya akan cerita macam mana nak menilai maklumat tersebut. Okey, antara kaedah-kaedah untuk menilai maklumat adalah fakta dan pendapat. Kita kena tengok adakah ia betul-betul fakta ataupun ianya adalah hanyalah pendapat orang ramai. Kat sini kita kena tahu ya adik-adik, fakta yang betul sahaja yang kita boleh sebar kepada umum. Kalau macam khabar-khabar angin tu, kita kena tapis lah, lebih baik jangan sebar. Nanti rosak nanti semua. Okey, seterusnya tarikh penerbitan. Okey, tarikh penerbitan ni selalunya kita akan ambil sumber maklumat tersebut untuk up to date lah. Kalau paling lama pun 5 tahun ke belakang, tak boleh lebih daripada 5 tahun. Okey, selalunya kita akan ambil macam tu. Kalau contoh buku tersebut, tarikh dia dah lebih daripada 10 tahun lepas, kita tak boleh ambil dia sebagai rujukan. Mungkin boleh sebagai contoh buku sejarah, yang itu tak apa sebab ianya adalah peristiwa yang telah berlaku, peristiwa benar yang telah berlaku, yang telah dibukukan sebagai contoh dalam buku sejarah.
Seterusnya adalah kewibawaan, authority. Kewibawaan ini kita dapat nilai maklumat tersebut dari sumber manusia. Sebagai contoh, doktor. Okey, kita selalunya tengok video-video daripada TikTok, Instagram, banyak keluar berkenaan dengan cara-cara nak mengubati demam, sebab sekarang ni kan banyak orang ramai dah batuk-batuk, sesema. Jadi kita lebih suka untuk ambil maklumat daripada bahan TikTok, Instagram. Sebab apa? Senang, tak payah nak jumpa doktor. Tapi awas ya, tak boleh percaya 100% dekat situ, sebab kita tak tahu yang pemberi maklumat tersebut adalah doktor ataupun hanya suka-suka, ataupun kita tak tahu dia ambil maklumat tersebut daripada orang-orang lain, lepas tu dia post dekat Instagram. Melainkan yang pemberi maklumat tersebut adalah doktor yang bertauliah. Kat situ kita boleh ambil itu sebagai maklumat dan kita boleh sebar kepada umum. Okey, seterusnya adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran merujuk kepada maklumat yang kita dapat tu sesuai atau tak untuk kita. Okey, sebagai contoh, adik-adik dalam sekolah rendah darjah 1 sehingga darjah 6. Ada antara buku-buku yang adik rujuk mungkin tidak bersesuaian untuk adik-adik. Jadi dekat situ adik kena tapis dulu sebelum ambil maklumat tersebut untuk disebarkan. Sebabnya tak semua maklumat adalah sesuai untuk dibaca oleh golongan bawahan sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi pula kaedah penilaian melalui penerbit. Penerbit kat sini kita tengok selalunya kalau buku-buku cerita mesti ada seseorang ataupun penerbit-penerbit yang adik suka tentang buku-buku cerita ataupun novel dan sebagainya. Okey, dekat situ kita boleh nilai sama ada cerita dia tu seronok ke, tak ke. Kadang-kadang kita dah selalu baca buku kan, kita tahu okey penulis ni seronok. Sebagai contoh penulis Awang Mursyid. Awang Mursyid ni dia tulis novel memang lama dah dulu. So sekarang pun dia keluarkan lagi cetakan yang lain. Sampai sekarang memang banyak pembeli untuk novel-novel Awang Mursyid. Itu contoh lah. Saya tak tahulah untuk adik-adik yang lainnya macam mana. Bahan penerbit-penerbit lain, Enid Blyton, itu dah lama buku-buku bahasa Inggeris Jern untuk kanak-kanak. Okey. Seterusnya popular dan akademik. Macam contoh saya cakap tadi, Awang Mursyid, dia penulis popular untuk novel. Dan memang kalau kita pergi pesta-pesta buku yang diadakan baru-baru ni, memang banyak buku tentang Awang Mursyid. Tulisan Awang Mursyid itu banyak dicari-cari oleh pembaca-pembaca. Dan akademik pula merujuk kepada setinggi mana pelajaran seorang penulis tu. Mungkin dalam buku bidang-bidang akademik ataupun buku dalam bidang ilmiah, sebagai contoh penulisan dalam bidang kedoktoran ataupun medical. Sumber-sumber yang kita dapat, kita kena rujuk ya, dia punya maklumat yang diberikan itu adakah dia ni memang betul-betul diiktiraf sebagai doktor ataupun tidak. Itu sebagai contoh. Yang lain-lain pun adik boleh tengok selepas-lepas ni. Okay? Seterusnya, kita dah dapat maklumat ni. Banyak maklumat daripada internet, daripada sumber fizikal, daripada sumber manusia. Jadi macam mana kita nak urus maklumat tersebut? Kat sini secara mudahnya saya rangkumkan ada dua perkara yang penting, iaitu menyimpan maklumat yang diperolehi dan juga mempakejkan maklumat dari pelbagai sumber. Okey, yang pertama kita perlu menyimpan maklumat yang diperolehi. Menyimpan ni maksudnya secara mudahnya kalau kita dapat maklumat tersebut melalui internet, mungkin kita boleh simpan maklumat tersebut dalam pakejan dalam pendrive. Seterusnya mungkin kalau dulu-dulu kita selalu pakai DVD atau CD, sekarang lebih mudah pakai pendrive lah untuk senang mudah dibawa ke mana-mana. Ataupun kalaulah adik tak nak bawa, lebih suka untuk pakai laptop ataupun komputer, adik boleh favourite kan page tersebut. Okey, dekat selalunya di
per komputer dia akan ada butang star dekat situ, menandakan untuk adik mudah untuk favorite dan simpan maklumat tersebut. Nanti dalam masa akan datang, adik boleh rujuk balik. Oh, yang ini saya dah browse, yang ini saya dah cari maklumat. Okey. Seterusnya, pakajan maklumat. Di Perpustakaan Negara Malaysia, kita ada tawarkan untuk semua pengguna pakajan maklumat, iaitu pakajan daripada pelbagai jenis sumber seperti artikel-artikel, keratan-keratan akhbar dan sebagainya. Secara mudahnya, pakajan maklumat ni adalah kita ambil sesuatu topik dan kita rangkumkan semua maklumat berkenaan topik tersebut dan kita bukukan dan jilidkan dia. Jadi kat sini kita memudahkan para pengguna untuk mendapatkan maklumat tersebut. Sebagai contoh, yang paling dekat dengan kita adalah mengenai COVID-19. Okey? Ada pelajar-pelajar yang datang kepada kami untuk datang dan melihat, mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut mengenai COVID-19. Dan di sini, bila pelajar-pelajar tersebut datang kepada kaunter dan ingin mendapatkan maklumat tentang COVID-19, kita akan terus ambil pakajan tersebut berkenaan COVID-19 yang telah dijilidkan dan terbagi kepada pelajar tersebut lah. Dan ini menjimatkan masa pelajar tersebut untuk mendapatkan maklumat, dan dia tak perlulah nak pergi cari satu-satu dalam internet apa itu COVID-19, apa kesan dia, macam mana nak bagi dia baik dan pulih dan sebagainya. Sebab Perpustakaan Negara Malaysia telah jilidkan semua tentang COVID-19. Itu sebagai contoh, dan adik-adik boleh datang ke Perpustakaan Negara Malaysia untuk dapatkan maklumat-maklumat yang adik ingini dan dengan maklumat yang lebih tepat lah selain daripada internet. Bukan saya kata internet tu tak tepat, tapi kita perlu tahu kebanyakannya di internet, sumber internet ni tidak boleh dipercayai 100%. Kita perlu tapis, dan untuk memudahkan adik-adik, boleh datang ke perpustakaan untuk dapatkan maklumat yang sahih. Gitu. Okey, seterusnya etika penggunaan maklumat. Okey, yang terakhir lah, ini yang terakhir daripada saya, etika penggunaan maklumat. Ada 5 etika kat sini yang ingin saya sentuh secara pantas. Okey, pertamanya adalah mematuhi hak cipta. Yang kedua adalah elak plagiat. Bila kita ada maklumat, kita perlu elak plagiat. Maksudnya kita tak boleh copy paste. Macam saya cakap awal-awal tadi, contoh cikgu bagi tugasan untuk buat karangan lah selalunya kan. Adik type je dekat Google, lepas tu keluar karangan yang adik nak tu. Lepas tu adik copy paste hantar kat cikgu. Itu tak boleh ya. Salah. Seterusnya, beri kredit kepada penulis asal. Okay, yang bahasa mudahnya untuk bagi kredit ni, macam kita tak boleh copy paste. Jadi bila kita dapatkan sesuatu maklumat, definisi, di hujung perkataan tu adik pun perlu bagi kredit kepada penulis ataupun siapa sahaja yang tulis petikan tersebut. Okey, sebagai contoh, kalau adik dapat sumber tersebut daripada kamus, akhir perkataan selepas tanda nokta itu perlu ada letak bracket, kurungan, Kamus Dewan, 2002 sebagai contoh. Okey? Tak boleh letak saja macam tu seolah-olah maklumat tersebut adik yang keluarkan. Itu salah. Seterusnya adalah guna maklumat dengan betul dan sah. Guna maklumat ni biasanya scammer lah yang kita katakan kat sini. Guna maklumat, kita dapat maklumat contoh nama orang, IC orang, alamat orang. Kita tak boleh sebar sewenang-wenangnya maklumat tersebut dan guna untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah. Dan seterusnya, penggunaan bahasa. Dekat sini saya ingin tegaskan penggunaan bahasa, kalau kita dah dapat maklumat tersebut, kita tak boleh nak buat dia sebagai short form. Macam tu. Macam dalam karangan pun, adik-adik semua tak boleh buat short form sebab nanti kena potong markah dan sebagainya. Jadi penggunaan bahasa untuk kita sebar luaskan maklumat amat penting untuk supaya orang yang dapat maklumat tu dapat maklumat yang betul lah. Tak adalah salah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita guna short form, nanti orang tu dapat maklumat yang salah, dah lain jadinya. Okey?
Seterusnya saya akan kupas sedikit bidang kerjaya yang ada di perpustakaan. Okey, biasanya di sekolah-sekolah ada perpustakaan dan selalu orang akan terbayang, okey, jadi pustakawan ni duduk dekat perpustakaan cop-cop buku je, lepas tu ada buku letak je dekat rak. Bukannya, kalau pustakawan ni biasanya kita ada tugas-tugas yang perlu dilaksanakan seperti kalau doktor di dalam bidang medik, kalau di perpustakaan kita ada doktor buku. Dekat sini kita ada kemahiran dalam bidang untuk menjilid buku. Jilid tu kita jahit buku tersebut dan menjaga buku-buku yang telah lama untuk panduan bagi semua pengguna. Seterusnya bidang kerja untuk jadi pustakawan ini juga ianya bermula dari diploma, iaitu diploma pengurusan maklumat, dan juga seterusnya selepas diploma kita akan pergi ke next step, iaitu ijazah sarjana muda dalam dalam pengkhususan library science, library perpustakaan. Okay, dekat situ lepas je adik habis untuk ijazah sarjana muda dalam bidang perpustakaan, sains perpustakaan, lepas tu adik boleh juga untuk teruskan dalam bidang master. Tetapi kalau adik diberi peluang dan ada rezeki lah kata orang tu, dapat tawaran bekerja sebagai pustakawan melalui SPA ataupun perpustakaan-perpustakaan swasta, boleh hanya dengan adanya ijazah sarjana muda dalam bidang kepustakawanan. Dan juga kalau sekarang ni diploma pun boleh jadi sebagai penolong pustakawan. Okay, sebenarnya bidang kerjaya dalam pustakawan ini, dalam librarianship ini, dia taklah seboring yang disangka. Selalunya orang kan, macam saya cakap tadi, orang kata cop-cop buku, duduk-duduk saja, lepas tu bagi buku kat orang. Tak. Kalau adik ingin lihat dengan lebih dekat apa sebenarnya bidang kerjaya sebagai pustakawan, ianya adalah memberi impak penting kepada masyarakat, di mana kita sebagai pustakawan ni adalah pemberi ilmu, pemberi sumber maklumat, di mana kita adalah orang-orang penting. Macam zaman COVID-19 yang belum berlalu pun, sekarang pun masih ada lagi. Selalunya orang kata frontliner tu adalah doktor-doktor. Kita ni pun sebagai pustakawan, kami semua sebagai pustakawan juga adalah frontliner, di mana kami memberikan maklumat yang sahih berkenaan COVID-19. Okey, di situ kita boleh lihat pentingnya pustakawan di Malaysia, dan pustakawan ini sangat penting juga kepada sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain. Jadi sehingga setakat itu untuk sesi kali ini, dan untuk makluman lanjut boleh juga berhubung dan terus kepada laman website kami, iaitu www.pnm.gov.my. Assalamualaikum dan terima kasih. Begitulah perkongsian yang amat memberikan manfaat kepada kita berkenaan literasi media dan maklumat. Percaya maklumat kita akan menjadi lebih pantas, mudah dan selamat sekiranya kita memahami teknik dan kemahiran yang betul. Ke kawan-kawan sedar, set sumber sekolah dan perpustakaan bisa juga terdapat banyak bahan sumber maklumat bercetak yang menarik disediakan. Jom kita manfaatkan bersama-sama. Sekian sahaja
perkongsian daripada saya, Aisyah Hana Nuraini, Siti Nurisa, wartawan cilik UBPSS SK Sungai Kelabu, Sekolah Kebangsaan Sungai Kelabu, Banting Penerangan Islam. Salam ceria dan salam hebat untuk semua. Bangsa membaca, bangsa berjaya.